Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siri pembelajaran Maya mata pelajaran Reka Cipta. Hari ini cikgu akan membincangkan berkaitan tajuk pengenalan Reka Cipta. Tajuk hari ini kita akan memfokuskan kepada dua subtopik. Yang pertama, kita akan melihat sejarah perkembangan Reka Cipta, dan yang kedua, kita akan mengenali Reka Cipta dan ciptaannya. Reka Cipta telah wujud sejak zaman manusia dilahirkan lagi. Sifat ingin tahu manusia itu telah mendorong kepada penciptaan demi penciptaan untuk menyokong kehidupan seharian manusia. Sejarah perkembangan Reka Cipta ini berkait rapat dengan setiap aktiviti yang dilakukan oleh manusia. Sejarah perkembangan Reka Cipta terbahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa yang pertama, zaman pra-revolusi industri yang berlaku sebelum abad ke-18, fasa yang kedua, zaman revolusi industri yang berlaku sekitar abad ke-18 dan 19, dan fasa yang ketiga, zaman revolusi industri kedua yang berlaku sekitar abad 19 dan abad 20. Para pelajar, mari kita lihat apakah yang mendorong perkembangan pesat bidang Reka Cipta bagi ketiga-tiga fasa di atas. Zaman pra-revolusi industri berlaku sebelum abad ke-18. Pada ketika ini, manusia hidup secara nomad atau berpindah randa. Mereka sering hidup secara berkelompok bagi menjaga keselamatan diri. Pada zaman ini, manusia banyak mengusahakan bidang pertanian dan peternakan sebagai sumber utama kehidupan. Manusia zaman ini juga banyak bergantung kepada sumber alam semula jadi. Kebanyakan barangan dan peralatan dihasilkan sendiri oleh mereka dengan menggunakan tulang binatang, batu dan kayu. Sifat ingin tahu manusia pada ketika ini telah mendorong mereka menghasilkan peralatan asas kehidupan bagi memudahkan mereka menjalani kehidupan. Dari sini kita dapat lihat pelbagai alatan asas di Reka Cipta bagi memudahkan kehidupan seharian mereka. Fasa kedua, revolusi industri. Revolusi industri berlaku sekitar abad ke-18 dan 19. Ketika ini, berlaku perubahan secara besar-besaran dalam bidang pertanian, pembuatan, pembinaan, pengangkutan dan teknologi yang mula mencetus kepada peningkatan ekonomi dunia. Revolusi industri ini bermula di England dan tersebar ke Eropah, Amerika, Jepun dan ke seluruh dunia. Revolusi industri ini mempengaruhi keseluruhan landscape dunia, di mana pertumbuhan pesat dalam setiap aspek kehidupan manusia. Pelajar, revolusi industri ini bermula pada akhir abad ke-18, di mana berlakunya peralihan penggunaan tenaga kerja manusia kepada penggunaan peralatan mesin. Kenapa revolusi industri ini tercetus di England? Para pelajar, England merupakan sebuah negara yang kaya dengan bahan mentah. Pada ketika ini juga, pemerintah Inggeris mengiktiraf hasil-hasil ciptaan Reka Cipta dengan memberi perlindungan kepada mereka. Ini telah mendorong Reka Cipta menghasilkan reka ciptaan yang berteknologi. Pada zaman revolusi industri ini, wujud nama-nama yang tersohor dalam bidang Reka Cipta dengan hasil ciptaan masing-masing. Pertama, Benjamin Franklin pada tahun 1752, di mana beliau telah menemui tenaga elektrik melalui penciptaan lightning rod. Yang kedua, James Watt pada tahun 1769. Beliau menemui enjin steam yang dapat menggerakkan peralatan. Dan yang ketiga, George Stephenson pada tahun 1825. Beliau telah menghasilkan lokomotif. Fasa ketiga, zaman revolusi industri kedua. Zaman ini bermula di bandar-bandar utama di sekitar England dan Amerika yang telah mula mencetuskan satu fenomena baru dalam bidang reka cipta. Para pereka cipta mula menemui pelbagai kaedah dan peralatan baru bagi menguruskan hasil semula jadi alam. Mereka mencipta pelbagai mesin yang menggunakan kuasa air, steam dan arang batu. Mesin-mesin ini telah menggantikan tenaga manusia dengan menjalankan fungsi yang sama tetapi lebih cepat dan murah. Ketika ini mula terbinanya kilang-kilang yang menjalankan pelbagai perusahaan
dengan menggunakan peralatan mesin ini. Bidang tekstil mengalami perubahan di mana satu mesin boleh menjalankan kerja yang dibuat oleh 50 orang pekerja sebelumnya. Perkembangan bidang pengangkutan juga berlaku perubahan dengan penemuan lokomotif. Ini telah membuka satu era baru di mana barangan dapat dijual dan diedarkan lebih jauh dari kebiasaan. Masyarakat mula beralih dari tinggal di kampung-kampung ke kota-kota industri bagi merebut peluang-peluang pekerjaan untuk meningkatkan taraf kehidupan. Kesan kerancakan bidang reka cipta ini mewujudkan pelbagai profesion dalam bidang perekaan produk dan berkembang dengan pesatnya. Pada ketika zaman revolusi industri kedua ini, nama-nama seperti Joseph Mary Jacquard pada tahun 1801, beliau telah berjaya mencipta mesin tenun Jacquard. Alexander Graham Bell pada tahun 1876, beliau telah berjaya mencipta telefon. Carl Benz pada tahun 1885, beliau telah berjaya menghasilkan kereta 3 roda berinjinkan petrol. Gottlieb Daimler pada tahun 1887, beliau berjaya mencipta kereta 4 roda berenjin petrol. Dan Orville dan Wilbur Wright pada tahun 1903, adik-beradik ini telah berjaya mencipta kapal terbang. Perkembangan reka cipta ini telah memberi kesan dalam pelbagai bidang. Perubahan ketara dapat dilihat dengan penghasilan produk-produk yang memudahkan kehidupan manusia. Pelajar-pelajar, kita akan melihat perkembangan reka cipta ini telah memberi kesan kepada yang pertama, bidang pengangkutan yang merangkumi pengangkutan darat, udara dan air. Yang kedua, bidang pendidikan di mana perubahan dalam evolusi penulisan dan percetakan. Yang ketiga, bidang teknologi tenaga. Penerokaan bidang tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Yang keempat, bidang pertanian. Yang kelima, bidang komunikasi. Dan yang keenam, bidang pembinaan. Marilah kita lihat satu contoh perkembangan dalam bidang pengangkutan. Cikgu memilih perkembangan dalam bidang pengangkutan darat. Pelajar-pelajar sekalian, pelajar boleh mencari maklumat dan menghasilkan kajian dalam setiap bidang, di mana pelajar-pelajar akan dapat melihat perubahan-perubahan dari aspek reka bentuk produk yang sangat menarik. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini dapat dilihat bagaimana sejarah perkembangan reka cipta itu mula tercetus dalam 3 fasa, iaitu zaman pra-revolusi industri, zaman revolusi industri, dan zaman revolusi industri kedua. Kita seharusnya bersyukur dan berasa bangga dengan adanya pereka cipta yang terdahulu telah membolehkan kita menikmati kehidupan yang cukup selesa pada hari ini. Diharap pelajar-pelajar dapat memahami apa yang dipelajari dalam topik pembelajaran hari ini. Sehingga bertemu lagi dalam kelas pembelajaran maya yang lain. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.